Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Hazirah dan pada hari ini kami daripada kumpulan 10 akan menerangkan mengenai usaha wajar bagi penggabungan dan pengambilalihan atau kita kenali sebagai due diligence for merger and acquisition. Buat pengetahuan semua, kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Hazirah Liana, Farhana, Maizuri, Syairah dan Syukri. Daripada 3 cabang ini, due diligence for merger and acquisition adalah terletak di bawah skop investigation seperti mana yang telah diterangkan oleh doktor pada minggu lalu semasa kita bincangkan mengenai topik fraud and forensic investigation. Berikut merupakan rangka pembentangan kami pada hari ini. Oleh itu, kita akan pergi terlebih dahulu ke bahagian pertama iaitu pengenalan kepada usaha wajar. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan usaha wajar? Usaha wajar atau kita kenali sebagai due diligence adalah langkah yang sepatutnya dilakukan oleh sekumpulan golongan profesional dalam memenuhi keperluan undang-undang terutama di dalam urusan jual atau beli sesuatu barang. Tetapi di dalam konteks kita pada hari ini adalah perjanjian bagi merger and acquisition tersebut. Usaha wajar ini juga dikenali sebagai proses menilai dan menyiasat sebelum sesuatu keputusan dalam perniagaan dilakukan. Bagaimanakah proses usaha wajar ini dilakukan? Ianya dilakukan dengan mengumpul maklumat-maklumat penting daripada aspek kewangan, perundangan dan maklumat lain yang material. Jadi, mengapakah usaha wajar ini penting? Usaha wajar adalah penting kerana yang pertama, untuk kita siasat sama ada individu yang terlibat dalam transaksi itu adalah individu yang bersifat jujur ataupun tidak. Yang kedua, untuk sahkan kesemua fakta material yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Yang ketiga, untuk menilai risiko dan peluang yang terbit daripada transaksi yang bakal dilakukan itu. Seterusnya, untuk pastikan sama ada perniagaan tersebut adalah seperti apa yang dipamerkan pada umum. Dan yang terakhir untuk mencipta kepercayaan antara dua pihak yang sebelum ini tiada kaitan antara mereka. Selepas ini, Farhana dan Maizuri pula akan menerangkan mengenai jenis-jenis usaha wajar. Nama saya Maizuri binti Syafrizal. Kini tiba giliran saya untuk menjelaskan perkenaan jenis usaha wajar bagi perniagaan. Jadi, terdapat 3 jenis usaha wajar iaitu usaha wajar perundangan, perniagaan dan kewangan. Bagi perniagaan, terdapat 6 komponen iaitu operasi, persekitaran, sumber manusia, cukai, teknikal dan keselamatan cyber dan privasi data. Baiklah, jenis usaha wajar bagi perniagaan untuk yang pertama ialah usaha wajar operasi, di mana pihak pemeroleh perlu memahami operasi syarikat sasaran bagi melihat adakah sesuai mengikut struktur syarikat pemeroleh. Bagi situasi ini, penilaian dan penyiasatan perlu dijalankan oleh seseorang yang memahami industri syarikat. Syarikat pemeroleh boleh mengupah seseorang yang lebih arif mengenai operasi yang dijalankan oleh syarikat sasaran. Oleh itu, jenis usaha wajar operasi ini akan membantu pihak pemeroleh untuk mendapatkan analisis berkenaan aspek operasi syarikat sasaran. Jenis usaha wajar perniagaan yang kedua ialah persekitaran. Usaha wajar persekitaran adalah berkaitan dengan peraturan alam sekitar dan peraturan tersebut hendaklah dipatuhi oleh syarikat sasaran. Antara perkara yang perlu ditekankan oleh syarikat pemeroleh adalah seperti permit alam sekitar, lesen dan kaedah pelupusan oleh syarikat sasaran. Untuk itu, pihak pemeroleh perlu menganalisis risiko dan tanggungjawab persekitaran yang berkaitan dengan organisasi syarikat sasaran. Dalam hal ini, jenis usaha wajar persekitaran adalah sangat penting bagi syarikat perkilangan atau syarikat yang sering berinteraksi dengan alam semula jadi dan alam sekitar. Justeru, analisis dilakukan oleh pihak pemeroleh bagi melihat adakah terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan di kawasan persekitaran. Yang ketiga, usaha wajar sumber manusia adalah merupakan jenis usaha wajar yang memahami impak modal insan terhadap perjanjian yang dipersetujui oleh syarikat. Ia merupakan penilaian kualitatif kaki tangan dan polisi sumber manusia yang sedia ada. Dalam hal ini, pihak pemeroleh perlu melakukan penyiasatan bagi memastikan segala kontrak berkenaan pekerja disusun dengan betul dan dipatuhi oleh syarikat sasaran.
Contoh bagi jenis usaha wajar sumber manusia adalah seperti pihak pemeroleh hendaklah membuat pemeriksaan tentang bagaimana para pekerja diperlakukan dan menjadi keutamaan bagi pihak pemeroleh untuk memastikan pekerja-pekerja di syarikat sasaran mempunyai motivasi untuk terus bekerja. Keempat ialah usaha wajar cukai. Pihak pemeroleh hendaklah mengkaji semua cukai yang perlu dibayar oleh syarikat sasaran dan seterusnya memastikan tiada laporan yang kurang dilaporkan. Usaha wajar cukai berkaitan dengan liabiliti cukai merangkumi tinjauan keseluruhan cukai yang wajib dibayar oleh syarikat sasaran dan pihak pemeroleh perlu memastikan pengiraan cukai yang dilakukan adalah tepat tanpa niat untuk melaporkan cukai yang kurang. Selain itu, status kes yang berkaitan dengan cukai yang belum selesai hendaklah disahkan dengan pihak berkuasa cukai. Oleh itu, hal ini penting bagi memastikan syarikat telah mematuhi obligasi cukai dan seterusnya semua pemfailan cukai hendaklah dikemaskini oleh syarikat sasaran serta diisi dengan betul. Kelima, merangkumi harta intelek dan teknologi. Bagi harta intelek, secara kebiasaannya dalam industri yang didorong oleh teknologi, sebahagian besar daripada portfolio harta intelek syarikat sasaran akan menentukan nilai dan kerelevanannya dengan syarikat gabungan. Perkara yang perlu difokuskan di sini adalah persoalan mengenai perjanjian persenan, pemilikan, pergantungan pada sumber kod terbuka, paten, tanda dagangan, hak cipta dan dokumentasi hak cipta milik syarikat. Hampir setiap syarikat mempunyai aset harta intelek yang dapat mereka gunakan untuk menjana pendapatan perniagaan. Aset tidak ketara ini adalah sesuatu yang akan membezakan produk atau perkhidmatan sesebuah syarikat daripada pesaingnya. Berkenaan teknologi, pihak pemeroleh perlu memeriksa teknologi berlesen yang digunakan oleh syarikat sasaran dan perlu melihat sejauh mana kepentingan perkara tersebut terhadap perniagaan syarikat sasaran. Selain itu, pihak pemeroleh perlu membuat pemeriksaan berkenaan perisian yang menjadi keperluan bagi operasi syarikat sasaran dan perlu memastikan bahawa syarikat sasaran memiliki lesen yang sesuai untuk perisian tersebut. Di samping itu, pihak pemeroleh perlu memeriksa sistem teknologi maklumat syarikat sasaran adalah mencukupi. Akhir sekali ialah usaha wajar keselamatan cyber dan privasi data. Pihak pemeroleh hendaklah mempertimbangkan pemerolehan terhadap syarikat sasaran dengan membuat penyiasatan sepenuhnya serta mengenal pasti risiko keselamatan cyber dan privasi data yang timbul daripada transaksi tersebut. Malahan ia juga menjadi sangat penting kepada pihak sasaran bagi menjangkakan masalah berkenaan isu keselamatan cyber dan privasi data. Syarikat sasaran berkemungkinan tidak mengetahui bahawa terdapatnya kompromi data pihak sasaran sebelumnya atau terkini yang mungkin berkaitan dengan perjanjian. Maka pihak pemeroleh juga harus melibatkan pihak ketiga yang pakar bagi melakukan usaha wajar di bidang ini. Sebagai contoh dengan melibatkan penasihat keselamatan cyber atau privasi data yang sesuai untuk melakukan rundingan bagi usaha wajar jenis ini. Seterusnya, kita pergi pula kepada kelebihan dan kelemahan jika usaha wajar ini dilakukan oleh sesebuah syarikat. Antara kelebihan yang dapat diperoleh adalah: yang pertama, dapat mengetahui nilai sesebuah perniagaan. Menerusi segala maklumat yang kita perolehi semasa usaha wajar ini dilakukan, terutamanya maklumat kewangan, kita akan dapat menjangka berapa banyak keuntungan yang dapat kita peroleh pada masa hadapan. Yang kedua adalah dapat menilai risiko berkaitan dengan perniagaan. Jika usaha wajar ini dilakukan, kita akan dapat mengetahui apakah risiko bagi syarikat sasaran itu. Saya beri contoh di sini adalah risiko kewangan seperti kekurangan latihan kepada pekerja dan skil mereka yang kurang diasah akan menyebabkan ketidakcekapan dalam melengkapkan kerja mereka. Ketidakcekapan tersebut akan membawa kerugian kepada syarikat. Yang ketiga adalah syarikat pembeli boleh merancang masa depan. Memandangkan usaha wajar ini dilakukan sebelum memasuki perjanjian, maka syarikat yang menjalankan usaha wajar ini dapat merancang strategi yang boleh mereka lakukan setelah mereka menggabungkan atau mengambil alih syarikat tersebut. Kekurangan yang timbul apabila usaha wajar ini dilakukan adalah seperti yang berikut. Syarikat akan menarik diri jika terdapat amalan yang tidak beretika dilakukan oleh syarikat sasaran tersebut. Yang kedua, syarikat akan mempunyai keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap prestasi dan keuntungan syarikat pada masa akan datang. Dan terakhir sekali adalah usaha wajar berlebihan yang dilakukan boleh mengguris syarikat yang disasarkan itu dan akan menyebabkan mereka menarik diri daripada deal tersebut. Sekarang saya akan menerangkan pula aspek usaha wajar iaitu
penggabungan dan juga pengambilalihan. Berkaitan usaha warja dan penggabungan serta pengambilalihan ialah usaha warja merupakan proses pengesahan, penyiasatan atau audit terhadap kemungkinan kerjasama atau peluang pelaburan untuk memastikan semua fakta dan maklumat kewangan adalah relevan dan untuk mengenal pasti apa-apa perkara lain yang wujud semasa perjanjian penggabungan dan pengambilalihan. Usaha warja harus dilaksanakan sebelum kesepakatan untuk memberi pembeli jaminan yang sepatutnya. Penggabungan merupakan proses transaksi di mana dua syarikat bersetuju untuk mengintegrasikan operasi mereka secara relatif setara kerana kedua-dua syarikat mempunyai sumber dan kemampuan kebolehan bersama untuk mewujudkan kelebihan daya saing yang lebih kuat. Penggabungan adalah transaksi strategi yang melibatkan penggabungan dua atau lebih syarikat yang secara umumnya menawarkan pemegang saham sekuriti satu syarikat dalam syarikat pemerolehan sebagai pertukaran untuk penyerahan saham mereka. Manakala pengambilalihan merupakan transaksi di mana satu firma membeli firma lain dengan tujuan untuk menggunakan kecekapan teras dengan lebih berkesan terhadap firma yang diambil alih sebagai anak syarikat dalam portfolio perniagaannya. Ia juga dikenali sebagai pengambilalihan atau pembelian. Firma yang diambil alih tidak mengubah nama atau struktur sahnya tetapi dimiliki oleh firma induk. Apa pula perbezaan bagi penggabungan dan pengambilalihan? Pertama sekali dapat dilihat penggabungan merupakan gabungan dua firma menjadi satu. Pakatan yang dibina melalui penggabungan merupakan keputusan bersama. Tujuan utama adalah untuk mengurangkan persaingan dan juga meningkatkan kecekapan operasi. Cara ini juga dapat menjimatkan masa dan syarikat perlu menjaga lebih banyak isu undang-undang. Manakala bagi pengambilalihan pula merupakan transaksi membeli firma lain. Pengambilalihan boleh menjadi pengambilalihan sukarela atau hostile takeover. Bertujuan sebagai pertumbuhan firma yang serta-merta dan ia merupakan transaksi yang lebih pantas dan lebih mudah. Seterusnya, apa pula objektif utama penggabungan dan pengambilalihan dilakukan? Antara objektifnya ialah untuk memperluaskan pasaran dan strategi yang telah dirancang. Seterusnya, untuk mengukuhkan kewangan di mana pendapatan dan perbelanjaan dapat dikawal apabila menggabungkan dua firma dan memperbaiki kemudahan pengeluaran dengan cara berkongsi sumber pengeluaran dan teknologi yang sedia ada antara firma yang berhubung sebagai melengkapkan salah satu tujuan strategi firma dan sebagai langkah pembangunan firma itu sendiri. Nama saya Nur Syairah dan saya akan membincangkan tentang proses-proses usaha wajar dan objektif usaha wajar dalam semakan ke atas laporan kewangan. Seterusnya untuk prosedur usaha wajar dalam gabungan dan pembelian syarikat. Biasanya, pihak yang memperoleh akan menggunakan institusi perantara iaitu pihak ketiga yang bebas yang biasanya terdiri daripada perunding firma ataupun firma perakaunan untuk menjalankan usaha wajar kewangan kepada firma sasaran. Jadi sebabkan penggabungan dan pengambilalihan syarikat ni bersifat kompleks, selalunya proses ni mengambil masa antara beberapa minggu hingga ke beberapa bulan. So, langkah pertama dalam proses usaha wajar ini adalah mengumpul pasukan yang akan bertanggungjawab untuk menjalankan usaha wajar ni. Jadi selalunya individu-individu yang dipilih untuk menjadikan pasukan usaha wajar ni selalunya daripada golongan-golongan profesional, iaitu contoh seperti pelabur, akaunten, peguam, pengundi peribadi dan penyedia perkhidmatan lain yang mungkin berkaitan dengan industri perniagaan. Jadi bila kita dah buat kumpulan tu, langkah seterusnya kita akan buat pengumpulan dokumen penting pula. So pasukan usaha wajar ni selalunya dia akan buat satu checklist terperinci tentang dokumen apa yang diperlukan dan bila syarikat sasaran perlu serahkan dokumen tersebut. Jadi setelah mengumpulkan semua dokumen penting ni dan buat checklist, apa yang kita perlu buat adalah menyemak semua maklumat yang diberikan tadi. Jadi dekat sini kita ada dua pihak. Satu adalah pihak pemoleh dan satu lagi pihak usaha wajar itu sendiri. Jadi pihak pemoleh kalau dia ada pertanyaan waktu ni tentang dokumen tersebut, syarikat sasaran kena bagi respon dan jawab soalan tu. Kalau dia tak dapat jawab, mungkin akan berlaku pembatalan ataupun pengubahsuaian perjanjian. Dan dalam masa yang sama, macam saya cakap tadi ada daripada pemoleh dan juga daripada pasukan usaha wajar sendiri. Dia pasukan usaha wajar selalunya dia akan mencari perkara-perkara tertentu, iaitu contohnya seperti bendera merah yang menunjukkan kemungkinan masalah dengan perjanjian tersebut sama ada signifikan ataupun tak. Jadi semasa proses semakan maklumat ini, pasukan akan menentukan apa masalah yang ditemui dan boleh menyebabkan kesepakatan penggabungan itu dibatalkan sama sekali atau hanya perlu alter saja tawaran tersebut.
Untuk mempercepatkan proses, selalunya pasukan usaha wajar boleh mengadakan pertemuan antara syarikat sasaran dengan pemoleh. So, benda yang dia nak tanya tu selesai on the spot, macam tu lah. Dan yang terakhir, kalau pihak pemoleh tu berpuas hati dengan maklumat yang diberikan dan memilih untuk meneruskan transaksi, langkah terakhir adalah menulis perjanjian perolehannya dan mengirimkan ke syarikat sasaran untuk persetujuan. Pasukan khas, kita kena buat satu laporan. Laporan ni selalunya apa yang ada dalam ni adalah ringkasan segala masalah yang ditemui semasa proses usaha wajar tu dan juga bidang-bidang yang didapati memuaskan. Pada akhir laporan, pemoleh akan membuat kesimpulan dengan penilaian akhir perjanjian. Jadi untuk senarai semak, apa yang diperlukan ada 8 benda, iaitu maklumat perancangan, maklumat peakauntan, maklumat produk, maklumat pelanggan, maklumat persaingan, maklumat pemasaran, jualan dan pengagihan, maklumat pentadbiran dan pegawai, maklumat perundangan dan perkara-perkara lain yang mungkin berkaitan. Jadi kita bergerak pada senarai semak satu, iaitu maklumat perancangan. So dekat sini juraaudit kena kenal pasti tujuan utama dan objektif kewangan antara pihak pemoleh dengan syarikat sasaran. Juraaudit juga perlu menentukan garis panduan dan komunikasi bagi melakukan perbincangan mengenai pemolehan syarikat tersebut. Selain itu, juraaudit juga perlu bangunkan satu rancangan dan tanggungjawab yang khusus bagi tujuan penyiasatan pemolehan ini. Senarai semak yang kedua iaitu maklumat kewangan. Sampel yang diperlukan bagi maklumat ini merangkumi maklumat kewangan tahunan dan sukuan bagi 3 tahun yang lepas. Maklumat kewangan ni biasalah penyata pendapatan, PKK, penyertaan ahli tunai, perbandingan peruntukan dengan hasil yang sebenar, laporan kewangan pentadbiran dan lain-lain. Yang kedua adalah unjuran kewangan. Unjuran kewangan ni adalah kita kena predict 3 tahun yang akan datang untuk kewangan dia. Jadi pemacu dan prospek pertumbuhan utama, risiko yang mungkin akan timbul daripada operasi asing, dasar harga industri dengan syarikat, andaian ekonomi yang digunakan untuk mendasari unjuran tersebut. Dan yang ketiga adalah struktur modal. Struktur modal yang kita tahu dia berkaitan dengan saham tertunggak, senarai option, waran dengan hak, ringkasan kesemua instrumen hutang berserta dengan terma dan syarat dia. Dan yang terakhir adalah maklumat kewangan yang lain, iaitu ringkasan kedudukan cukai persekutuan, negeri dan asing termasuk kerugian operasi bersih jika ada yang dibawa ke hadapan. Kita juga nak tengok dekat sini maklumat polisi peakauntan ataupun jadual pembiayaan bagi equity, waran dan juga hutang. Untuk sampel yang ketiga, checklist yang ketiga iaitu maklumat produk, termasuklah dengan penerangan bagi setiap produk, kadar pertumbuhan sejarah dan unjuran, bahagian pasaran dia, kelajuan dan sifat perubahan teknologi. Sebab semua tu akan mempengaruhi produk syarikat kalau dia buat produk lah. Dan keempat adalah maklumat pelanggan. Maklumat pelanggan ni dia merangkumi 15 senarai pelanggan yang teratas bagi 2 tahun fiskal dan tahun terkini. Senarai hubungan strategik hasil oleh pelanggan. Penerangan ringkas mengenai hubungan yang signifikan dalam 2 tahun yang lepas serta senarai 10 pembekal teratas bagi tempoh 2 tahun fiskal dan tahun terkini. Serta dia nak tahu contact information of pembekal dan juga pelanggan ni. Jadi senarai semak yang kelima iaitu maklumat persaingan yang menerangkan tentang persaingan persekitaran dan setiap segmen pasaran. Yang keenam adalah maklumat pemasaran, jualan dan penagihan seperti strategi dan pelaksanaannya, pelanggan utama, kaedah asas untuk menjana perniagaan baru, model produktiviti jualan, contoh seperti pampasan, kitaran jualan dan rancangan bagi pekerja baru dan kebolehan untuk melaksanakan rancangan pemasaran dengan bajet semasa dan unjuran. Yang ketujuh adalah maklumat pengurusan dan pegawai. Contohnya syarikat organisasi, jumlah sejarah dan unjuran headcount mengikut fungsi dan lokasi. Biografi ringkas tentang sejarah pekerjaan, umur, perkhidmatan dengan syarikat, tahun lalu jawatan semasa, tentang pengurus senior dan susunan pampasan seperti salinan perjanjian pekerjaan, rancangan faedah, perbincangan perancangan insentif stok dan pusing ganti pegawai. Yang terakhir adalah maklumat perundangan dan maklumat yang berkaitan seperti tuntutan mahkamah yang dibuat oleh syarikat ataupun tuntutan mahkamah terhadap syarikat yang masih belum diselesaikan. So penerangan isu dan tanggungjawab alam sekitar dan keselamatan pekerja pun salah satu daripada perundangan, senarai hak patent, lesen dan tanda dagangan yang material. Seterusnya untuk objektif usaha wajar dalam semakan ke atas laporan kewangan ada 5. Yang pertama adalah mendedahkan risiko kewangan liability dan cukai. So yang ini kemungkinan wujudnya liability tersembunyi dapat dibongkarkan dekat sini. Contoh seperti liability berterusan yang tak dinyatakan dalam PKK dari kod kewangan syarikat. Yang kedua adalah untuk menganalisis kewangan masa lalu syarikat dan ini membantu mereka untuk membuat unjuran ataupun ramalan prospek operasi masa hadapan syarikat sasaran. Yang ketiga adalah untuk memahami aset dan liability syarikat sasaran, termasuklah liability luar jangka. Yang keempat adalah memahami kawalan dalaman dan situasi sebenar pengurusan operasi.
Dan kita juga dapat menyediakan asas yang sesuai untuk rundingan susulan, keputusan pelaburan strategik dan penggubalan rancangan dan integrasi perniagaan pasca pemolehan program. Maka benda ni dapat membantu pihak pemoleh untuk dapatkan lebih banyak pemahaman mengenai perniagaan syarikat yang disasakan. Yang kelima adalah mestilah kita dapat membantu syarikat pemoleh untuk membuat keputusan sama ada ini adalah keputusan yang patut ataupun tak untuk dia bergabung ataupun dia beli syarikat tu. Assalamualaikum, saya Muhammad Syukri. Saya akan menerangkan prinsip asas usaha wajar dalam laporan kewangan, perbezaan di antara usaha wajar dan audit laporan kewangan, dan akhir sekali, kaedah usaha wajar dalam semakan laporan kewangan. Prinsip asas usaha wajar dalam semakan ke atas laporan kewangan. Prinsip pertama adalah kebebasan, iaitu segala keputusan mestilah dibuat secara rasional dan realistik, di mana faktor-faktor lain seperti politik, emosional dan sebagainya tidak boleh mempengaruhi keputusan tersebut. Prinsip kedua adalah berhemah. Usaha wajar yang dilakukan mestilah dibuat secara berhati-hati dan profesional dari awal hingga ke akhir tempoh usaha wajar tersebut. Prinsip ketiga adalah komprehensif. Usaha wajar perlulah dibuat secara menyeluruh, iaitu merangkumi kesemua aspek kewangan dan perakaunan syarikat sasaran. Prinsip keempat adalah materiality. Setiap syarikat mempunyai situasi yang tersendiri, maka tahap risikonya juga turut berbeza. Oleh itu, pasukan penyiasat perlu mengenal pasti tahap risiko syarikat sasaran tersebut. Okey, untuk perbezaan di antara usaha wajar dan audit penyata kewangan, terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah piawaian. Usaha wajar tidak terdapat di dalam piawaian, manakala audit penyata kewangan terdapat di dalam piawaian bagi syarikat yang tersenarai. Walau bagaimanapun, usaha wajar masih perlu dilakukan kerana laporan audit masih belum mencukupi untuk memenuhi keperluan pelanggan. Komponen kedua adalah objektif. Usaha wajar bertujuan untuk membantu pelanggan mendapatkan kefahaman, membuat keputusan dan merangka strategi pelaburan. Manakala auditor lebih tertumpu untuk memastikan laporan kewangan syarikat sasaran adalah benar dan saksama. Komponen ketiga adalah kaedah. Usaha wajar menggunakan kaedah yang lebih komprehensif dengan menggunakan maklumat pada masa lepas dan semasa bagi membuat ramalan pada masa akan datang. Manakala auditor menggunakan maklumat lepas dan semasa sahaja untuk memastikan penyata kewangan syarikat sasaran adalah benar dan saksama. Komponen keempat adalah persembahan. Usaha wajar mempersembahkan tugasan mereka dalam bentuk laporan formal bertulis, manakala auditor mempersembahkan tugasan mereka dalam bentuk laporan audit. Untuk kaedah usaha wajar dalam semakan laporan kewangan, kaedah pertama adalah semakan dokumen. Semua dokumen yang berkaitan kewangan akan dinilai bagi mengenal pasti maklumat penting dan relevan. Kaedah kedua adalah prosedur analytical, merangkumi prosedur seperti analisis prestasi, trend, struktur dan analisis bahan untuk menemui kelainan dan masalah penting. Kaedah ketiga adalah temu ramah. Kumpulan penyiasat akan berkomunikasi dengan pelbagai peringkat kaki tangan dalaman serta institusi perantara. Antara contoh institusi perantara adalah seperti bank, pembekal, pelanggan, kerajaan dan sebagainya. Kaedah keempat adalah komunikasi dalaman. Kumpulan penyiasat terdiri daripada latar belakang dan pengkhususan yang berbeza. Perkongsian kepakaran antara mereka akan mewujudkan kaedah kerja yang berkesan untuk mencapai objektif penyiasatan.